Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'd. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sebelum kita menunaikan solat Jumaat pada hari ini, untuk kita mengambil ruang waktu ini untuk kita melihat, cuba memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita petik daripada surah Yusuf ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Maksudnya, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepada kamu, dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk daripada orang-orang yang tidak mengetahui. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang kita faham, yang kita tahu, Al-Quran adalah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada rasul-rasul yang lain, ia adalah mukjizat yang terpisah. Maksudnya begini, jika nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang Allah Ta'ala bangkitkan sebelum nabi kita, mereka Allah berikan kepada mereka kitab ataupun suhuf, di mana kitab-kitab mereka ini bukanlah mukjizat ketika itu. Kerana ketika mereka menyampaikan kitab, umpamanya Taurat, umpamanya Injil, yang Allah Ta'ala turunkan kepada nabi-nabi itu, pada masa yang sama Allah beri kepada mereka mukjizat yang lain. Tetapi bagi kita, ataupun lebih tepat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala satukan mukjizat pada Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan. Maksudnya, Al-Quran itu adalah kitab, adalah sumber Islam, sumber agama, dan pada masa yang sama Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk mukjizat Al-Quran ialah Allah beritahu kepada Nabi, nyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kisah-kisah yang berlaku ribuan tahun sebelum Nabi. Cerita-cerita yang dipaparkan oleh Al-Quran itu adalah satu kisah benar yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala
jadikan kisah itu sebagai suatu pengajaran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat ini. Dan di antaranya Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca tadi, iaitulah Allah cerita kepada Nabi ahsanal qasas. Antaranya ialah kisah yang paling baik. Maknanya kisah yang dipaparkan kepada Nabi itu adalah kisah yang terbaik, termasuklah kisah yang disebut oleh Allah dalam surah Yusuf, yang menjadi di antara surah yang memaparkan di dalamnya kisah-kisah berkenaan dengan kisah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kisah-kisah yang Allah Ta'ala cerita kepada Nabi ini, sebahagian orang tahu, tapi orang tak tahu secara tepat. Dan sebahagian kisah itu sebenarnya sudah luput ingatan masyarakat ketika itu. Tiba-tiba Nabi SAW menceritakan balik seperti mana yang diwahyukan kepadanya. Kita ambil contohnya kisah Nabi Adam AS yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada banyak tempat. Dan kisah Nabi Adam ni ialah kisah yang terlalu lama. Bayangkan kisah berkenaan dengan manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebahagian manusia tak tahu apakah sebenarnya di sebalik kisah penciptaan Adam, cabaran yang dilalui oleh Nabi Adam AS. Tetapi Al-Quran memaparkannya kembali. Dan semua itu yang disebut sebagai wahyu Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebagai satu kisah yang menjadi sumber kekuatan, sumber motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena baca begini, kalau kisah-kisah itu adalah sebagai motivasi, sebagai dorongan, sebagai semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia juga adalah semangat, adalah kekuatan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru apabila kita membaca Al-Quran, kita akan melalui kisah-kisah yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apabila kita lihat kisah-kisah tersebut, kisah-kisah tersebut tidak menyebut secara detail. Umpamanya, bila kisah itu berlaku secara tepat, tarikhnya bila, bulannya bila, ataupun anggaran tahunnya bila, itu tidak diceritakan. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut umpamanya berkenaan dengan ikhwatu Yusuf, adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam, Quran sebut adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam, tapi Allah Ta'ala tidak menyebut satu persatu nama adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam. Yang disebut ialah Yusuf, yang disebut ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan begitu juga apabila kita membaca pertemuan Nabi Musa dengan Khidir sebagai contoh, tidak disebut namanya secara tepat. Siapakah lelaki itu? Namanya secara tepat. Begitu juga apabila Nabi Musa bertemu dengan Nabi Shu'aib yang diperkenalkan oleh dua orang anaknya,
tidak disebut siapakah nama anak-anak perempuan Nabi Syuaib alaihi salam. Bahkan ketika Allah menceritakan manusia-manusia yang dilaknat oleh Allah, yang sombong, yang angkuh, maka Allah Ta'ala tidak menyebut namanya. Umpamanya kita faham apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut berkenaan dengan manusia yang paling angkuh di dunia ini, yang mengaku dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi, iaitu Fir'aun. Maka Fir'aun tidak disebut siapakah Fir'aun itu, tidak disebut namanya Ramsis 1, Ramsis 2, tidak disebut. Hanya disebut berkenaan dengan gelaran ataupun kedudukan dia ketika itu, iaitu pemimpin tertinggi Mesir ketika itu, yang dikenali sebagai Fir'aun. Maka kita dapat fahami di sini, sebenarnya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan sejarah dalam Al-Quran, Allah lebih membawa kisah-kisah tersebut kepada kita untuk kita berfikir, kepada kita untuk kita merenung di sebalik kisah-kisah tersebut. Apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita perolehi? Apakah buah ataupun hasil yang boleh kita amalkan daripada kisah-kisah tersebut? Dan hebatnya kisah-kisah tersebut, apabila Allah Ta'ala cerita, kalau ambil ibarat yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, beliau kata, bila Al-Quran ni dia paparkan satu kisah dalam Al-Quran ini, seolah-olah Allah dapat menghidupkan kembali abad silam yang lama, sehingga kita dapat merasakan seolah-olah kita berada pada zaman itu. Ini yang disebut sebagai mukjizat Al-Quran. Itu yang Allah Ta'ala sebut, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebahagian daripada kisah-kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu dari sisi kami sebuah kitab Al-Quran yang menjadi peringatan. Kita ambil contoh saya sebutkan tadi, umpamanya kisah manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Mengikut kajian yang dibuat, kisah Nabi Adam ini disebut dalam 8 surah yang berbeza. Kisah Nabi Adam ni rupanya ada dalam 8 surah yang berbeza, untuk memberi pengajaran kepada kita perkara-perkara yang berlaku berkenaan dengan Nabi Adam alaihissalam. Antaranya ialah kisah bermula macam mana Adam ini Allah ciptakan, macam mana Allah ciptakan Nabi Adam. Yang kedua antaranya juga ialah ujian yang dilalui oleh Nabi Adam alaihissalam ketika berada di syurga. Allah Ta'ala cerita tentang taubat Nabi Adam, dan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut perkara-perkara tersebut, Allah sebut kisah-kisah itu sebenarnya untuk memberi satu kesedaran, peringatan kepada manusia. Kita sebutkan tadi bahawa bagaimana cerita tentang manusia hebat seperti Zulkarnain,
kisah hebat seperti Zulkarnain yang namanya tidak disebut. Zulkarnain itu hanyalah gelaran kepada Zulkarnain yang memerintah dua benua, dua tanduk, dua benua. Maknanya kekuasaannya luar biasa, tetapi tidak disebut namanya siapa. Begitu juga tentang kisah Ashabul Kahfi. Siapakah Ashabul Kahfi? Orang yang disebut sebagai orang yang ditambahkan keimanannya. Maka Allah Ta'ala tidak menyebut siapakah nama-nama mereka. Jadi ini memberi gambaran kepada kita, kita tidak perlu menghabiskan masa dengan mengkaji sesungguh-sungguhnya, ambil masa puluhan tahun. Jadi perbicaraan dalam masyarakat untuk kita mengetahui siapa nama dia ni. Bukan tak boleh, bukan berdosa, tapi ruginya masa digunakan untuk membicarakan tentang nama-nama sejarah yang tidak jelas. Kisah-kisah keturunan manusia yang berlaku perbincangan dalam masyarakat Malaysia. Umpamanya, adakah kita orang Malaysia ni, orang Melayu kita ni keturunan daripada salah satu isteri Nabi Ibrahim sebagai contoh. Dan umpamanya cerita ribuan tahun, dia akan menimbulkan perbincangan-perbincangan yang akhirnya tidak membawa satu noktah. Apa kelebihannya bila kita membicarakan kisah tersebut? Apa kekuatannya yang kita perolehi? Sedangkan prinsip utama Al-Quran itu ialah untuk kita mengambil pengajaran bagaimana orang-orang yang taat, orang-orang yang hebat ini yang Allah Ta'ala ceritakan, seperti yang kita sebutkan tadi, kisah Ashabul Kahfi. Dan begitu juga Allah Ta'ala sebut kisah-kisah keangkuhan manusia. Kisah-kisah manusia angkuh ni, dia berlaku di sepanjang zaman. Kesombongan ini yang berlaku kepada manusia ni di sepanjang zaman. Seperti Allah Ta'ala cerita tentang pembesar-pembesar daripada kaum Ad, yang menyatakan siapakah yang lebih kuat daripada mereka, siapa yang lebih hebat daripada mereka. Tapi orang sepertinya akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Ta'ala sebut, fattaqullaha wa ati'un wattaqullaha alladhi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Oleh itu takutilah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepadaku, dan berbaktilah kamu kepada Allah yang telah menolong kamu dengan pemberian nikmat-nikmatnya yang kamu mengetahuinya. Diberinya kamu binatang-binatang ternakan yang banyak, serta anak pinak yang ramai, dan taman-taman indah permai, serta mata air yang mengalir. Sesungguhnya aku takut bahawa kamu akan ditimpa azab seksa pada hari yang besar huru-haranya. Al-Quran juga memaparkan kepada kita kisah tabiat manusia yang menolak dakwah, seperti manusia yang menolak dakwah kebenaran, seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Ketika saudara mereka Nabi Nuh berkata kepada mereka,
hendaklah kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan taatlah kepada aku. Kita lihat tuan-tuan yang saya hormati, kaum Nabi Nuh ini ialah kaum yang tidak mengambil berat dakwah yang disampaikan oleh Nabi mereka. Apa yang mereka fikirkan hanyalah kepentingan diri, kedudukan, harta benda serta kemegahan. Ini yang didambakan oleh manusia daripada dulu sampai sekarang, sampai bila-bila. Maka dakwah itu yang disampaikan ialah fattaqullah wa ati'un, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan taat kepada aku. Begitu juga kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang kita petik di awal tadi, kisah berkenaan dengan ahsanal qasas, iaitu sebaik-baik kisah yang dipaparkan oleh Al-Quran. Apa yang boleh kita belajar daripada kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang disebut bahawa ia merupakan sebagai kisah yang paling lengkap yang diceritakan oleh Al-Quran. Kalau kisah-kisah lain, dia kisah itu dalam surah yang berbeza dan tidak lengkap. Tetapi kisah Nabi Yusuf ni boleh kita sebut lengkap ataupun hampir lengkap. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam daripada tiada apa-apa kepada memiliki segalanya, daripada hampir hilang segala-galanya kepada memiliki segala-galanya seperti takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh kita pelajari? Antaranya ialah kedudukan Nabi Yusuf pada waktu kecil. Bagaimana berlakunya hasad dengki yang berlaku dalam keluarga, sampai ke peringkat adik-beradik sendiri membuang. Bukan buang dari keluarga, buang dalam perigi. Buang dalam keluarga tu dah biasa, dah ada orang kerana kesombongan ni dia boleh buang adik-beradik dia, keluarga dia sendiri. Tapi yang lebih dahsyatnya ialah mereka buang supaya Nabi Yusuf ni meninggal dunia begitu sahaja. Begitu juga satu tindakan yang jahat yang berlaku ialah fitnah moral. Difitnah bahawa Nabi Yusuf ini mempunyai kelakuan yang tidak selayaknya, bahawa dia melakukan kecurangan. Dan begitu juga sampai ke peringkat Nabi Yusuf dipenjara tanpa apa-apa kesalahan jenayah. Tiada apa, hanya fitnah yang dilemparkan kepada baginda. Sehingga kan seorang pengarang yang bernama Dr. A'id Al-Qarni yang menyebut bahawa Nabi Yusuf alaihissalam ini merupakan banduan teragung dalam sejarah dunia. Sampai pengarang tu kata Nabi Yusuf ni betul lah, dia ni seorang banduan, tapi banduan yang teragung dalam dunia ini, dalam sejarah dunia ini. Dan Nabi Yusuf, seperti yang kita katakan tadi, pengajarannya ialah menghadapi semua itu dengan cekal, dengan kuat. Tidak putus asa daripada rahmat Allah, daripada kasih sayang, memohon kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana interaksi Nabi Yusuf dengan adik-beradiknya apabila perkara buruk yang dilakukan oleh mereka waktu Nabi Yusuf tidak memiliki apa-apa. Dan saat Nabi Yusuf mempunyai kuasa, mempunyai kedudukan, mempunyai segala-galanya, maka ketika itu
adik-beradiknya sendiri yang pernah menzaliminya pada suatu ketika dahulu, meminta maaf, meminta belas ihsan daripada Nabi Yusuf. Maka yang lahir daripada Nabi Yusuf, seperti yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Yusuf ayat yang ke-92, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf berkata, pada hari ini tiada cercaan kepada kamu, cerca pun tidak. Yaghfirullahu lakum, Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah itu merupakan Tuhan yang maha penyayang. Maka kata-kata yang disebut oleh Nabi Yusuf ini ialah kata-kata kemaafan. Tiada dendam, tiada usaha untuk membalas balik apa yang pernah dilakukan. Tetapi yang disebut ialah la tathriba alaikum al-yawm, tiada cercaan. Ini adalah akhlak Al-Quran yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat akhlak ini, memaafkan, mengasihi orang lain, tidak melakukan kezaliman, sifat ini adalah sifat ahli Al-Quran. Siapa ahli Quran? Kitalah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengaku umat Quran, umat Nabi, tapi masih mencerca orang, masih menuduh perkara-perkara yang tidak selayaknya kepada saudara sendiri, melemparkan kata-kata nista, maksudnya orang tu, ya, orang yang beriman betul, tapi sebenarnya belum menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan kepada kehidupan. Cuba bayangkan tuan-tuan, bila Allah paparkan kisah Nabi Yusuf ni, Nabi kita sendiri berinteraksi dengan kisah yang pernah berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam ini. Sehingga kan pada tahun Fathu Makkah, tahun pembukaan kota Mekah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, idhabu fa antumut tulaqa, kamu boleh pergi semua sekali wahai kaumku, kamu semua bebas, kata Nabi. Sedangkan kaumnya ataupun kita kata keluarganya itu menzalimi di luar tahap pemikiran kita. Banyak kezaliman yang dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat menyebut waktu itu pada masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah yang kita baca ini. Nabi baca, dengan Nabi menyatakan bahawa aku menyebut seperti mana saudaraku Nabi Yusuf pernah menyebut. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memetik firman Allah daripada surah Yusuf ayat 92, qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hari ini tiada cercaan, tiada celaan, tiada makian. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kamu. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasihi, intisari daripada perbincangan kita pada hari ini ialah kita ingin menjadikan kisah-kisah dalam Al-Quran adalah sumber motivasi, sumber semangat kepada kita. Dan dalam pembacaan saya, ada orang yang sembuh daripada tekanan, daripada stres ini, ialah apabila mereka melazimi membaca Al-Quran dan mereka tadabbur kisah-kisah dalam Al-Quran.
Mereka tadabbur kerana kebanyakan kisah-kisah ini sebenarnya adalah sebagai satu sumber motivasi yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya. Jadi Nabi juga sebagai manusia biasa merasa tekanan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan-kekuatan ini kepada Rasulullah dengan memaparkan kisah-kisah yang pernah berlaku kepada saudara-saudara baginda daripada kalangan al-anbiya wal mursalin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita faham bahawa Al-Quran apabila menyebut tentang kisah, dia bukan suruh kita kaji secara teliti kisah tersebut, namanya, orangnya, keturunannya. Itu bukan persoalan penting. Persoalan penting ialah macam mana kisah-kisah itu kita nak bawa dalam kehidupan kita, kita nak amalkan dalam kehidupan kita. Saya fikir sekadar itu dahulu yang dapat saya sampaikan dalam masa yang ada pada kita ini. Mudah-mudahan insya-Allah Al-Quran sentiasa menjadi sumber kekuatan, sumber inspirasi dan juga sumber motivasi kepada kehidupan kita semua. Jadi sekadar itu dahulu, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Masuk.